211. Oke. Jadi ini adalah objektif pembelajaran kita yang mana kamu dapat menjelaskan fungsi pengeluaran jangka pendek secara deskriptif dengan menggunakan jadwal. Jadi cikgu harap yang mana tadi bilang susah first kan, lepas ni kita boleh dapat. Oke, kita masuk kepada fungsi pengeluaran jangka pendek itu. Oke, fungsi pengeluaran bermaksud hubungan antara input dan juga output. Boleh dengarkah? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Oke, terima kasih. Jadi ingat, bila kita bercakap tentang fungsi pengeluaran, dia mesti ada hubungan antara input dengan juga output. Berapa banyak input kita gunakan, seberapa banyak input yang kita gunakan tuh, berapa banyak juga hasil yang kita boleh dapatlah melalui input yang kita gunakan. Oke, jadi fungsi pengeluaran menjelaskan input yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah kuantiti output pada suatu tingkat teknologi tertentu. Dan biasanya dalam fungsi pengeluaran nih, kan dia jangka pendek. Macam yang cikgu cakap sebelum nih, bila jangka pendek, dia sekurang-kurangnya ada satu input tetap. Boleh faham? Boleh, cikgu, boleh. Kau ada yang tidur sudah tuh. Oke, melalui fungsi pengeluaran ini juga, kita sebagai pengeluar dapat mengenal pasti kombinasi faktor pengeluaran yang paling cekap untuk mengeluarkan suatu tingkat output tertentu. Macam itulah bila berkaitan dengan kombinasi faktor pengeluaran yang paling cekap, dia ada tahap dia. Tahap 1, tahap 2, dan juga tahap 3. Oke, yang ini ada yang mau baca kah? Saya, cikgu. Oke, sila. Okay. Fungsi pengeluaran jangka pendek menunjukkan hubungan antara input berubah dengan output pada satu tingkat input tetap yang diberikan. Dalam jangka pendek, jumlah tingkat output yang dapat dihasilkan oleh firma akan meningkat mencapai tingkat maksimum dan kemudiannya menurun apabila semakin banyak input berubah ditambah ke atas input tetap yang sedia ada. Jelas ke, Wi? Oke, terima kasih. Jelas. Oke, cikgu. Oke. Untuk fungsi pengeluaran jangka pendek pula, dia berkaitan dengan hubungan di antara input berubah dengan Astagfirullahaladzim. Input berubah dengan output pada tingkat input tetap yang diberikan. Macam cikgu bagi tahu bila dalam jangka masa pendek nih, input tetapnya dia punya tingkat penggunaan tu adalah sama. Nanti kita akan tengok pada jadual. Oke, seterusnya jumlah tingkat output yang dapat dihasilkan oleh firma akan meningkat
mencapai tingkat maksimum meningkat, lepas itu mencapai tingkat maksimum, kemudian menurun apabila semakin banyak input berubah ditambah ke atas input tetap yang sedia ada. Maksudnya bila kita terlampau tambah buru pun dalam untuk kita punya pengeluaran tuh, dia tidak bagus juga lah, dia bagi kesan juga. Bila tambah banyak buru pun dalam kita punya pengeluaran tuh mungkin ada yang curi tulang, kan terlampau ramai. Jadi pengeluaran kita tuh pun boleh berkurang. Tidak semestinya buruh kita banyak, kita punya pengeluaran banyak. Macam itulah. Dia akan mencapai penurunan. Setakat ni boleh dapatkah? Ya, dapat Boleh, cikgu. cikgu. Okay. Ya, cikgu. Betul-betul. Okey, jadi ini adalah Okey, jadi ini adalah fungsi pengeluaran. Yang mana? Boleh. Okey. Yang mana Q ni sama dengan output. F ni adalah dia punya fungsi. Manakala K ni adalah input tetap, mesin. Ataupun K ni juga mewakili capital. Capital tu samalah dengan kita maksudnya input tetap. Jadi L ni merujuk kepada labor, iaitu input berubah kita, buruh. Cacat lah. Jadi kita tengok pada jadual, iaitu pengeluaran baju sukan. Jadi macam cikgu cakap tadi, dalam jangka pendek ni, tengoklah input tetap dia sama. Semua sama kan dari first sampai akhir tu, dia still gunakan mesin tu 2. Tapi kalau tengok pada jumlah input berubah dia, buruh dia, berlaku peningkatan. Dari 1 ke 2, dia akan tambah-tambah lah sampai lah ke 9. Untuk ini ada soalan kah? Hai. Tiada, cikgu. Tiada cikgu. Okay. Belum lagi kan masuk pengiraan tu? Hai. Okey, jadi sebelum kita masuk kepada macam mana mau kira setiap jumlah keluaran ni, apa formula dia, kita masuk dulu andaian yang menjelaskan fungsi pengeluaran jangka pendek. Okey, untuk part ni ada siapa yang mau baca kah? Sukarela. Cikgu, saya lah balik. Okey, teruskan. Okey, kali ini saya bernapas membaca. Okey. Andaian sebelum menjelaskan fungsi pengeluaran jangka pendek, terdapat hanya 2 input digunakan dalam kegiatan pembuatan baju sukan, iaitu buruh sebagai input berubah dan mesin sebagai input tetap.
Buruh yang digunakan mempunyai tingkat kemahiran yang sama cekap. Tingkat teknologi adalah tepat. Terbelit-belit tidak, sorry cikgu. Oke, kenapa? Terima kasih. Okey, Oke, sama-sama cikgu. mungkin mau tidur sudah nih kan. Oke, jadi ini adalah ada tiga andaian dalam pengeluaran jangka pendek. Yang pertama hanya 2 input. Oke, input apa dia tuh? Yeay. Ini orang. Sebutkan input apa yang dia cakap tuh. Input berubah dan tetap. Oke, betul. Input berubah dan juga input tetap. Jadi yang jadwal tadi tuh, adakah input tetap dia dengan input berubah? Input tetap. Ada cikgu. Oke, bagus. Oke, seterusnya. Buruh yang digunakan mempunyai tingkat kemahiran yang cekap. Siap, tambahlah dia punya tahap kemahiran tuh sama cekap. Seterusnya Mood, tingkat kenapa mic lu pelan, Mood? Hah? Apa Ida? Oke, seterusnya tingkat teknologi Pelan adalah pula mic lu. tetap. Kalau tengok tadi dual tuh dia punya input tetap semuanya sama kan? 2, 2, dan 2. Iya, cikgu, iya. Oke, ya. Bagus. Sekarang kita masuk kepada TP, jumlah keluaran. TP itu merujuk kepada, kalau bahasa Inggris dia, total product. Oke, siapa mau baca? Cikgu panggil lah. Fatihah ada kan? Ada cikgu. Oke, coba baca. Jumlah keluaran merujuk kepada jumlah output yang dapat dihasilkan oleh sejumlah input yang dimiliki oleh firma. Oke, terima kasih. Oke. Sama-sama. Oke, ada bagi tos. Ada. Lambat kah lain dia nih? Iya cikgu, lambat. Kesiannya kita sudah sampai dia baru 2 nih. Nah, malah yang penting dia semangat. Oke. Jumlah keluaran merujuk kepada jumlah output yang dapat dihasilkan oleh sejumlah input yang dimiliki oleh firma. Jadi jumlah keluaran ini kita punya hasil lah. Berapa banyak kita punya produk yang kita dapat keluarkan. Oke, kita next. Oke, ini adalah paling penting dalam bab 4 nih yang kamu kena ingat, dia punya formula. Sebab dalam bab 4 nih banyak pengiraan. Ada orang masuk kah? Sekejap. Telepon. Kenapa dia angkat tangan tuh? Angkat tangan dia, cikgu. Angkat tangan. Ada soalan Kak Dawia? Oh ya Allah. Left lah dulu, nanti masuk balik. Oke, jadi kita masuk untuk tip ini, kena ingat dia punya formula apa? Dia punya formula adalah jumlah keluaran ataupun TP, keluaran purata AP darab dengan input berubah, yaitu L, labor. Kalau AP ini average product. Oke.
Hmm. Oke, jadi cikgu akan baca hubungan antara jumlah keluaran dengan kuantiti buru yang digunakan. Kamu boleh Kak tengok buku teks? Ada kan buku teks sama kamu? Ada cikgu. Oke. Kita teliti satu-satu dia punya ayat-ayat tuh. Oh, yang Oke. yang jadwal tuh Kak Cikgu. Iya, jadwal 211 tuh. Muka surat 211. Oke. Ada sudah. Oke. Untuk poin pertama, dia bagi tahu apabila tiada bilangan buru digabungkan dengan mesin, tiada baju sukan yang dihasilkan. Jadi, maksudnya di sini tiadalah dia punya jumlah keluaran. Oke. Seterusnya, apabila seorang buru dikombinasikan dengan 4 mesin, 4 helai baju sukan dapat dihasilkan. Dan seterusnya, apabila bilangan input bertambah daripada seorang buru kepada 7 orang buru, jumlah keluaran akan bertambah. Dari berapa ke berapa tuh dia bertambah? Tengok kolom yang ketiga tuh. Dari 4 ke berapa helai? 42 cikgu. Oke, betul. 42. Oke, betul. Daripada 4 helai kepada 42 helai. Jadi maksudnya jumlah keluaran semakin bertambah apabila bilangan buruh bertambah. Kan tadi tiada buruh tiadalah keluaran dia. Tapi bila dia tambah satu orang buruh, sampailah ke buruh yang ketujuh ni dia dapat hasilkan 42 helai baju sukan. 42 helai. Ya, betul. Seterusnya jumlah keluaran mencapai nilai maksimum yang pada buruh yang ketujuh, yaitu sebanyak 42 helai. Jadi 42 helai inilah yang paling tinggi dia boleh keluarkan dengan menggunakan bilangan buruh sebanyak 7 orang tuh. Pertambahan input berubah yang seterusnya selepas buruh yang ketujuh menyebabkan jumlah keluaran menurun. Kan kalau kita tengok dia sudah capai maksimum pada buruh yang ketujuh dengan jumlah keluaran 42 helai. Tapi selepas dia tambah lagi untuk yang ke-8 dan ke-9, dia punya keluaran tuh menurun pula jadi 40 helai, dan pada keluaran ke-9 dia cuma dapat keluarkan sebanyak 36 helai baju sukan. Jadi kesimpulannya jumlah keluaran meningkat mencapai nilai maksimum dan kemudiannya menurun. Dia dalam bab ni fungsi pengeluaran jangka pendek ni, bila dia sudah capai tahap maksimum, dia akan berlaku penurunan. Maksudnya lah mungkin bila terlampau banyak buruh ni pun ada yang curi tulang kan, ada yang tidak buat kerja. Saya bagi contoh lah, kalau study group, kalau satu orang ni lagi, satu orang je ni tidak efektif. Jadi kita tambah lagi satu kawan. Jadi dalam kumpulan tu ada 2 orang. Bertambah efektif kah tidak kalau bekerja kumpulan begitu?
Cikgu hilang kah? Kamu yang hilang? Dapat dengar kah soalan cikgu? Tidak seberapa cikgu lain, tidak kuat. Oh, Jadi tidak sempat mendengar. oke. Ndak apa. Jadi maksudnya di sini dalam kita contohlah dalam kumpulan kita nih, bila terlampau ramai orang pun dia akan berlaku ada yang macam jadi penumpang saja tidak buat apa-apa. Jadi maksudnya macam itulah, bila semakin banyak pun orang dalam grup kita nih, kalau kita mau study group, dia semakin tidak efektif lah, makin bukan selama study group pun mau membawang sudah kan, bila terlampau ramai mau bergosip. Tukar topik sudah cikgu kalau belajar. Kan tukar topik first jatuh. Jadi semakin kita tambah buru tuh semakin berkurang juga kita punya jumlah keluaran. Jadi bolehkah kita teruskan untuk yang kedua? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Oke, kita Cikgu, masuk boleh. yang kedua, keluaran purata. Kalau tadi kita jumlah keluaran. Sekarang EPI. Siapa yang mau baca? Dia punya formula. Saya. Oke, silakan. Semua kah cikgu? Semua. Bacalah semua. Jadi kamu tidak tidur juga kan? Keluaran purata EP sama dengan jumlah keluaran TP bahagi input berubah L. Hubungan antara keluaran purata dengan kuantiti buruh yang digunakan adalah seperti yang berikut. Apabila bilangan input berubah bertambah daripada seorang buruh kepada 4 orang buruh, keluaran purata akan bertambah daripada 4 helai kepada nilai maksimumnya, iaitu 9 helai. Selepas buruh keempat, keluaran purata menurun. Keluaran purata tidak akan bernilai sifar selagi jumlah keluaran adalah positif. Kesimpulannya, keluaran purata meningkat mencapai nilai maksimumnya dan kemudian menurun. Sekian, Oke, terima kasih. Oke, jadi untuk keluaran purata EPI, average product, dia punya formula adalah jumlah keluaran TP, total product, dibahagi dengan input berubah, yaitu level lah, buruh. Input berubah kita di sini adalah buruh. Jadi macam mana kita mau tahu hubungan antara keluaran purata? Ada yang memanggil kah? Sama-sama. Oke, jadi untuk tengok hubungan dia ni, tengok balik muka buku teks. Oke. Apabila bilangan input berubah bertambah daripada seorang buruh kepada 4 orang buruh, keluaran purata akan bertambah
Kalau tadi kita tengok dekat kolom ketiga, sekarang tengok bahagian kolom keempat, yaitu bagian keluaran purata. Jadi keluaran purata dia bertambahkah berkurang? Halo. Cikgu boleh ulang soalan ke? Lain dah seberapa kuat cikgu. Oke. Dapat. Sorry cikgu, tak jelas tadi cikgu. Dapat. Oke. Kalau tadi kita tengok hubungan antara jumlah keluaran dengan kuantiti buruh. Sekarang kita mau tengok keluaran purata dengan kuantiti buruh. Jadi, apabila dari seorang buruh, dia tambah kepada 4 orang buruh, dia punya jumlah keluaran tuh meningkat atau menurun? Meningkat cikgu. Oke, bagus. Oke, bagus, betul. Bila berlaku pertambahan buruh nih, dia punya keluaran purata pun semakin bertambahlah, yaitu meningkat daripada 4 helai kepada nilai maksimumnya, yaitu 9 helai. Di sini boleh dapatkah? Takat nih. Oke, cikgu sambung seterusnya. Selepas buruh keempat, keluaran purata menurun. Kan, dia mencapai Boleh cikgu, boleh. Oke, terima kasih. Dia punya maksimum kan tadi kita sudah capai 9. Tapi selepas buruh keempat tuh, kita punya keluaran purata menurun. Keluaran purata tidak akan bernilai sifar selagi jumlah keluaran adalah positif. Kita masih boleh masih ada keluaran, tapi itulah kita punya keluaran tuh semakin berkurang. Jadi kesimpulan daripada jadwal tuh, keluaran purata meningkat mencapai nilai maksimumnya dan kemudian menurun. Sama juga dengan jumlah keluaran tadi. Dia pada awalnya dia akan meningkat, lepas tu mencapai nilai maksimum, barulah berlaku penurunan. Setakat ni dapatkah? Kata mau cepat. Dapat. Okey. Dapat cikgu. Okey. Kita masuk tajuknya. Dia punya definisi. Tinggal di belakang. Okey. Keluaran purata merujuk kepada jumlah kuantiti keluaran yang dapat dihasilkan oleh seunit input berubah. Input berubah kita apa tadi? Buruh cikgu. Okey. Bagus, Buruh. betul. Betul. Buruh. Tahniah, Anda masih belum tidur. Masih awal cikgu cikgu. tidur. Awal kah? Okey. Seterusnya kita masuk kepada, bolehkah kita teruskan? Boleh Boleh cikgu. cikgu. Okey, kita masuk kepada keluaran marginal. Boleh Keluaran cikgu, boleh. Okey. Kita masuk kepada keluaran marginal product. Ingat, dia keluaran marginal ni sama juga dengan keluaran sud. Dia adalah benda yang samalah. Sebab nanti ada certain soalan dia guna keluaran sud. Ada certain soalan dia guna marginal. Jadi dua benda ni adalah samalah. Sud ataupun marginal product. Okey, siapa yang mau baca?
Saya lah cikgu. Oke, silakan. Saya. Saya cikgu. Keluaran marginal merujuk kepada perubahan dalam jumlah keluaran kesan daripada perubahan dalam penggunaan satu unit input berubah. Oke, terima kasih. Oke. Dia bagi definisi bagi keluaran marginal ataupun MP. Perubahan dalam jumlah keluaran kesan daripada perubahan dalam penggunaan satu unit input berubah. Yang mana inilah tadi yang menjadi persoalan kan? Perubahan apa tuh? Ya, cikgu. Oke, seterusnya ini adalah rumus formula untuk MP. Macam mana kita dapat MP ni? Perubahan dalam jumlah keluaran iaitu TP dibahagi dengan perubahan dalam input berubah. Kalau tengok pada jadual tu, kolom yang ketiga kita akan bahagikan dengan kolom keberapa? Pertama cikgu. Bukan. Kedua. Betul. Jadi betul lah kolom yang kedua. Bila dia berkaitan dengan perubahan ni, tengok pada jumlah keluaran, lepas tu tengok input berubah dia apa. Tadi kan buru kita punya input berubah. Jadi itulah yang kita akan bahagikan nanti untuk dapatkan nilai MP ni. Boleh faham? Boleh faham cikgu. Okey. Seterusnya, tengok pula keluaran marginal, iaitu jadual yang terakhir ke paling ujung. Dengan kuantiti buru yang digunakan. Okey. Kita tengok pula untuk keluaran marginal ni, dia meningkatkah ataupun menurun? Okey. Apabila bilangan input berubah bertambah daripada seorang buruh kepada 3 orang buruh, keluaran marginal akan bertambah daripada 4 helai kepada nilai maksimumnya iaitu sebanyak 14 helai. Cikgu dalam jadual ni, nama ada cikgu jelas. Sorry. Betul kan? Ya cikgu. Okey. Seterusnya, Okey, cikgu. keluaran marginal menurun daripada 14 helai menjadi sifar apabila bilangan buruh ditambah daripada 3 orang kepada 7 orang. Kalau kita tengok jadual tu, selepas keluaran yang pertambahan buruh daripada 3 orang kepada 7 orang tu, kita dapat sifar. Keluaran marginal bernilai negatif pada buruh yang ke-8 dan ke-9 apabila jumlah keluaran mulai menurun. Jadi ini efek dia lah untuk MP. Bila kita tambah buruh, dia menjadi semakin negatif. Dan jumlah keluaran kita pun semakin menurun. Untuk ini ada soalan kah? Tiada cikgu sudah jawab. Sudah cikgu jelas dengan terang. Jadi faham sudah. Okay. Bagus. Habis sudah? Okay, baliklah. Habis sudah. Cikgu, tiada kuis. Ya.
Apa? Ada kuis, cikgu. Kuis. Oke, malam ini tiada. Ya Allah, semangat ya dia kuis. Best, cikgu. Oke, next time lah. Nah, malam ini kita fokus untuk pengiraan tuh, oke? Oke, cikgu. Oke, jadi alah, dia nak boleh pula kan. Cikgu, di dalam jadual tu kenapa yang marginalnya 6? Kan dia bahagi... Jangan. Kan dia bahagi dengan perubahan kedua tu. Bukan dapat 1 ke cikgu? Kenapa jadi 6? Yang mana nih? Muka surat 211 tu kah? Oh iya cikgu, lebih kurang begitu. Dia 4, marginal dia pun 4. Kan sepatutnya 1. Terbahagi kan? Tak faham pula cikgu. Oke. Oke ya, kejap. Macam mana nak tulis dekat sini? Bukan ni. Si Mutia kan yang bertanya tu. Ini kan maksud kamu, Mutia? Iya cikgu. Oke. Macam ingat balik formula, apa formula untuk kita cari MP ni? Perubahan dalam jumlah keluaran bahagi dengan perubahan dalam input berubah. Oke, perubahan TP dibagi dengan perubahan L tu kan? Dalam input berubah, L. Sorry lah, jelek dia punya. L. Oke, ini adalah untuk cari MP. Ingat, bila kita untuk cari MP ni, dia akan jadi macam ni. Kita akan tolak ke atas. Yang ini sama lah juga. Kita akan starting dengan kosong. Ingat, kalau dapat jadwal macam ni memang letak kosong. Untuk kita tolak tuh. Sebab kita mau cari dia punya perubahan. Kita tengok dia punya jumlah keluaran. Kosong, kalau kita tolak kosong, sini kosong, itu adalah kan nilai yang kita akan dapat. Jadi, kita akan letak dash lah. Untuk yang pertama ni, letak dash. Jadi, kita masuk pada buruh yang pertama. MP dia sama dengan berapa tuh? Berapa dia punya nilai? 4 tolak kosong kan? Iya cikgu. Perubahan dia punya, perubahan TP dia adalah 4 tolak kosong. Maksudnya cikgu yang marginal ni dia punya yang jadual ni tolak Ya. dengan yang sifar di atas tu. Iya. Oh. Kan kalau yang kosong ni kita tadi tambah lagi kosong dekat atas dia. Kan? Kosong ni kita tolak dengan atas dia. Iya cikgu. Lepas tu, ini kira yang baru lah. Ini kira baru. Yang ini lama. Jadi,
baru tolak dengan yang lama. Oh. Jadi dia akan jadi beginilah. Jadi kita akan dapat 4 lah untuk yang pertama tuh betul 4. Kau maksudkan 1 ini kenapa? Oh, jadi yang bahagi kan yang marginal, yang TP itu bahagi dengan L tu. Saya pikir itu dia punya jawaban cikgu untuk marginal. Oh, rupanya enggak, dia yang bawah, yang baru tolak atas. Macam tu dengan yang lain kan cikgu? Iya, dan Macam 10 seterusnya. tolak 4. Iya, betul. Oh, baru paham. Oke. Okay, Jelas cikgu. sudah, yang lain boleh dapat kah? Boleh, Cikgu. Oke, si Hilda kah tuh? Bukan, Cikgu. Oke. Oke, si Rina. Oke, si Fatihah dapat kah? Dapat, Cikgu. Ada Wia? Mungkin like. Fatin? Ya, dapat, Cikgu. Oke. Rosa Smisa nih kan? Satu nih. Cikgu, Dapat kah? Ayah? Ya, maksud yang tolak tuh Cikgu udah tolak yang kurungan atas tuh gak Cikgu? Yang mana? Mana maksud kamu Fatihah? Kan tadi kita start nih, kita tiada pun kosong di atas Nggak, ini kan yang tadi merah. dibilang simut tuh Cikgu, yang tolak tuh. Ya, Maksudnya tolak di mana tuh Cikgu? tolak di atas. Macam nih kan, kita pergi buru yang pertama nih. Kita mau cari nilai dia kan, berapa. Jadi kita ambil yang jumlah keluaran untuk buru yang pertama tuh, dan anggap dia sebagai yang baru. Jumlah yang baru. Yang di atas tuh sebagai jumlah yang lama. Lepas itu kita tolak saja. 4 tolak kosong. Lepas itu kita bahagi dengan jumlah dia punya input berubah. Boleh dapatkah? jadi cikgu yang ditolak, boleh cikgu. Oke. Cikgu, jadi yang Ya. ditolak ni dari TP syarakan yang AP tu nak payah kan cikgu? Enggak TP payah. yang ditolak kan? Iya betul. TP sejak yang okay. ditolak. Oke, jadi bila kita sudah dapat yang pertama, teruskanlah. 10 lagi tolak 4, bahagi lagi dengan jumlah buru itulah. Setakat ini boleh dapat kah? Dapat Cikgu. Dapat Kayu cikgu. kamu. Jadi sudah kekeliruan kamu. Kamu salah di mana nih? Jadi First. sudah cikgu. Adakah Di yang kamu ini tolak sini cikgu, yang last ni. Marginal ni. Marginal. Ya, sejak bila dapat begini, letakkan dia sebagai baru dan lama. Jadi senang sedikit lah. Mau apa? Mau kira dia. Sampai akhir lah. Jadi, Cikgu input berubahnya nak payah ditolak. Nggak payahlah sebab. Ya macam ni. Sebab sama juga kan nilai dia. 2 tolak 1, 3 tolak 1. 1 juga kan nilai dia. Oke, Cikgu. Tapi kalau yang Cikgu, macam dia soal. berubah 5 ke begitu, kira lah takut salah kan, mesti dia akan berubah. Siapa yang menaik soalan tuh? Saya cikgu. Ya, apa tuh? Cikgu, kan NP tu kan dia punya rumus kan TP bahagi dengan L. Jadi yang rumusnya ni cikgu digunakan untuk apa cikgu? Sebab dijadualkan dia nak guna rumus ni. Dia main tolak. Dia guna lah ni Mutia. Tengah guna. Astaga cikgu.
Ya, no perasaan cikgu. Inilah yang Aduh. dimaksudkan perubahan dia tuh. Yang lama dia kosong, yang baru dia 4. Jadi perubahan-perubahan tuh lah yang kita tolak. Oh, Ah, oke cikgu, oke baru paham. oke. Jangan pikir sangat soalannya. Oke cikgu. Oke. Kan dia punya rumus tuh perubahan. Jadi inilah yang dimaksudkan tuh, daripada kosong barunya 4, 10 dan seterusnya. Jadi bolehkah kita next? Boleh, Cikgu. Oke. Oke, kita next. Cikgu, Ya. si Halimah dia minta bagi tahu dia nak dapat masuk kelas lainnya betul-betul lambat. Oh, oke. Terima kasih yang bagi tahu tuh. Dapat nanti kita Iya. record, nanti cikgu upload. Minta Oke. absen cikgu. Menangis dia cikgu. Ya, dia antara pelajar yang semangat kan. Dapat kita Iya. paham. Lagi pun tengah hujan. Tempat kamu hujan kah? Habis Hujan, sudah hujannya cikgu. cikgu. Sudah hujan. Oh, tempat kami habis sudah cikgu. Ini gerimis. Habis. Ada yang baru mau hujan, mungkin dekat Silda baru mau hujan kali kan? Enggak ada, Silda pun tiada kan? Oke. Yang lain boleh dapatkah juga? Boleh, Cikgu. Oke, kita next. Jadi cikgu mau kamu coba kira nih. Bolehkah? Insya Allah cikgu. Oke, kenapa? Kalau salah kita bincang. Oke cikgu. Coba guna saja rumusnya tuh kamu dapat lah tuh. Cikgu bagi masa dalam 1 menit 1 soalan. Ya, Cikgu bagi Cikgu. masa 5 menit lah. Try buat dulu. Apa Ada yang 5 masalah, menit, Roger? Cikgu? Jawab soalan. Kamu kena cari 4 nilai. Tengah mengira kah tuh? Oke kah juga?
Cikgu yang MP ni tolak atas kan cikgu? Bawa tolak atas, bawa tolak atas kan cikgu? Yang mana? Okey. Ip. Yang MP ni. Iya, betul. Ada yang masuk nih. Masuk. Izara oke? Cikgu nak nampak jadual tu bermalu. Sorry. Oke. Kalau kamu sudah siap, bagi tahu ya. Kita cek jawaban. Sudah cikgu. Sudah. Si Mutia sudah. Yang lain sudahkah? Belum, Cikgu. Belum, Cikgu. Masih Kau masih keliru. berjuang. Masih berjuang. Oke, teruskan perjuangan. Hilda habis, sudahkah Hilda? Ada masalah di soalan berapa kamu? X, Y, Z. Y dan Z. Maksudnya dia ke maksudnya? Oke. Oke, enggak apa. Kita bincang boleh kan? Kita bincang jawaban. Boleh, Cikgu. Oke.
Oke, soalan dia, hitung nilai W. Oke, macam mana kita cari dapat jumlah keluaran nih? Kena ingat balik formula dia. Apa formula dia? Siapa boleh bagi tahu apa formula? darab input berubah. Oke, cikgu bagi simbol jala ya. Epi darab dengan label. Kita punya input berubah. Jadi keluaran purata dia berapa? 44, Cikgu. Keluaran purata dia? Itu jawaban. Keluaran purata dia 22, berapa? Cikgu. Oke, semangat dia bagi jawaban. Oke, 22 darab dengan berapa label dia? 2. Oke, 2, bagus. Jadi nilai yang kita dapat berapa? 40? 44. Oke, 44. Jadi betulkah kamu jawaban dapatkah? Satu ini Saya tidak masalah salah. kan? Saya Kau salah, dapat berapa? Cikgu. Macam mana kau kira? Sama juga, cuma mungkin saya salah bagian 22 nih, Cikgu. Kau ambil 24 kah? Tidak. Saya dapat 20. Dan bila darab dengan 2, saya dapat 40. Oh. Jadi sekarang jelaskan sudah. Sebabkan dia minta, sebabkan dia kosongkan jumlah keluaran TP. Jadi untuk kita dapatkan jumlah keluaran tuh, EP kita darab dengan L lah label. Jadi tengok dekat bagian buru yang kedua tuh sejak. Sebaris dengan W nih. Kamu ambil di atas nih kah? Iya, Cikgu. Oke, enggak apa. Jadi sekarang boleh paham? Paham. Boleh, Cikgu. Oke. Kita masuk kepada X. Apa jawaban kamu X? 24, Cikgu. 24, Cikgu. Betulkah? 24 kah? Iya, Cikgu. Oke, macam mana dapat 24 tuh? TP bahagi dengan L. 72 bahagi dengan Dia punya formula TP dibagi dengan L. L. Oke, jadi kita akan dapat 72 bahagi 3 berapa? 24. Oke, betul. Sorry, Cikgu. Jangan apa. Kelas kita santai. Jangan risau. Jadi, kita dapat 24. Semua dapat kah yang ini nih? Dapat, Cikgu. Dapat. Senang kan? Senang kan susah bab nih? Senang kan? Mencabar dia, Cikgu. Susah. Dia kalau kamu lama-lama banyak mengira tuh, oke sudah tuh. Senang kalau paham, susah kalau enggak paham, Cikgu. Betul? Dapat cuma kalau bagian pengiraan nih Sudah ada view kah? kita pengiraan. Tinggal bas. Oke, untuk W nih. Mutia dapat kah? Coba Mutia berapa kau dapat? Right at the left. Oke, untuk yang Y, W siapa kan dapat Y, jawab? Cikgu. Y bahkan, Cikgu, Y.
Y dulu. Y bahkan cikgu. Ya, Y. Okey. Y saya dapat 25. Y saya dapat 25 cikgu. Oke, 25. Macam mana kira dia punya rumus? Perubahan Y. TP dibahagi dengan perubahan L. Jadi kalau untuk keluaran sud Y ini ada WIA dan yang lain-lain, kita tengoklah bagian jumlah keluaran. Y itu kita ambil lah. Dia tanyakan kosong tuh bagian buru yang keempat. Jadi kita tengoklah jumlah keluaran pada buru yang keempat. Kita ambillah 97 tolak dengan 72. Jawapannya 25 cikgu saya dapat. Oke, betul. 97 tolak 72 bagi dengan 4 tolak 3. Jadi kita akan dapat berapa? 25. Sorry ya, jeleknya. Oke, boleh dapatkah? Boleh Paham cikgu. so, cikgu? Oke, untuk Z pula. Ada siapa yang mau bagi jawaban dia? Saya. Oke, siapa tuh? Jawabannya 5. Oke, betul. Terima kasih. Jawaban dia 5. Tahu sudah kan macam mana mau kira keluaran sud? Boleh dapat sudah kan? Tadi kan masih bingung. Ya cikgu, boleh dapat sudah. Oke, boleh dapat sudah. Oke, jadi Tania kamu betul semua. 44, 24, 25 dan juga 5. Jadi, soalan seterusnya. Sekarang nih pula cikgu mau kita tengok. Kalau tadi kita kira, sekarang kita mau tengok hubungan pula antara buru dengan keluaran purata dan juga keluaran sud. Jadi kamu salin kah dulu soalannya nih? Oh.
Kenapa si Mutia tuh angkat tangan? Tekan ke apa tuh? Cikgu, saya nak Jadi boleh minta kita, izin mau oke, pipis. pikir. Oke, silakan. Okey, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama. Cikgu, apa tuh keluaran sud? Yang lain-lain nih oke juga kak masih. Mana? Keluaran sud? Maksud dia kah? Ya, cikgu. Keluaran sud Ya, tuh, cikgu. oke. Keluaran sud tuh, udah hilang pula kan? Oke. Keluaran sud tuh sama dengan keluaran marginal. Dia perubahan dalam jumlah keluaran, kesan daripada perubahan dalam penggunaan satu unit input berubah. Jadi keluaran sud tuh sama saja dengan jumlah keluaran. Jumlah apa? Keluaran marginal. Boleh dapatkah? Jadi cikgu jalan pengiraannya pun sama lah tuh cikgu. Ya, sama saja. Boleh, cikgu. Oke. Oke, jadi Di mana sudah kita? kita bincanglah soalan yang tadi tuh. Soalan tadi tuh kamu sudah jawab kah? Latihan tadi tuh. Sudah cikgu. Oke, sudah. Sudah hantar kan? Yang lain sudah buat kah? Kalau belum, cikgu bagi masa. Kalau belum, cikgu bagi masa untuk buat dulu. Lepas itu kita bincang balik jawaban. Soalan pengukuhan Adawiyah yang tadi masa kelas. Oke, cikgu bagi nampak lah balik soalan. Kamu tulis, jawab dulu. Lepas itu kita bincang. Bolehkah? Boleh cikgu. Oke. Ya, boleh nampak kah jadwal 2 nih? Cikgu tunjuk nih. Kamu nampak? Bukan yang di buku teks kan cikgu? Sama lah tuh dengan yang di buku teks tuh. Oke. Oke.
Kalau kamu sudah siap, bagi tahu cikgu, oke? Dalam 9,5 begitu, kita coba bincang jawaban dia. Sudah siap kah, kamu orang? Oh, cikgu bagaimana, cikgu? Ya. Belum bincang lagi kah, cikgu? Iya, bincang jawaban. Wajar. Kak, kamu mau tidur sudah? Tak lah, cikgu. Balik-balik mau masuk, tapi lain tak kuat. Nggak apa, lepas kita bincang nih, kita settle sudah. Tapi kurang paham lagi. Banyak tertinggal. Jadi banyak kurang paham lagi. Nggak apa nih, Hilda, nanti kau tengok balik. Nanti saya gua upload di YouTube. Kalau oke, sudah kau punya line. Mut, habis sudah kau dari tandas, kamu? Sudah, cikgu. Halimah pun tertinggal. Adakah dia di sini? Iya. Dia pun tertinggal. Belum lagi cikgu mau bincang nih, cikgu. Mau bincang sejap. Sirina, siapkah? Fatin, Adawiyah, Fatihah. Sudah, cikgu. Oke, sudah. Kita bincang teruslah. Oke. Aja apa? Oke, sebelum cikgu tayang jawabannya, ada yang mau baca dia punya jawaban kah? Ada saya. Oke, coba baca jawaban kamu sendiri. Macam mana mau baca? Berapa Macam mana kamu mau dapat? baca? Mana jawabanmu?
keluaran purata sama keluaran marginal kah cikgu? Ya, keluaran purata Macam itu. sejalan dulu. Oke. Ikut urutan gak cikgu? Pergi bawah. Dari atas pergi bawah. Oke. Pertama 0, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6. Betul kah? Betul lah. Benar Yang kah? lain tuh dapat jawaban begini kah? Juga sama. Ahai. Ahai. Yang lain tuh sama kah jawaban kamu? Ya, cikgu. Ya Allah. Oke, sama. Cikgu rasa Ya Allah, keluaran betul. purata nih. Oke, Ya bagus. betul. Ya Allah. Oke, jadi rasanya untuk keluaran purata nih kami tidak banyak masalah sebab jumlah keluaran bahagi saja dengan jumlah buruh. Betul kan? Iya, cikgu. Oke. Sorry, Untuk cikgu, keluaran lain saya lambat. Oh, tidak apa. Oke. Oke, jadi untuk keluaran marginal, kamu dapat kah 6, 8, 10, 11. Sama kah jawaban kamu? Sama cikgu. Bagus. Macam mana formula dia untuk keluaran MP nih? Macam mana? Coba bagi tahu. Oke, untuk MP ini dia punya formula perubahan TP dibagi dengan perubahan L. Sudah Jadi nggak cikgu? sudah. Tengah bincang marginal nih. Oke kah kamu? Guys, are you okay? Oke, cikgu. Oke, Oke, cikgu. sudah. Cuma stuck, cikgu. Lambat lain. Oke, kenapa-napa kita maju. Oke, jadi setakat nih untuk soalan yang pertama tidak masalah, sudah kan? Kamu dapatkan jawaban dia? Iya, cikgu. Oke. Jadi yang hubungan nih, kalau kita sudah dapat jadwal, kamu coba ceritakan sejak balik. Daripada buruh yang kosong nih, sampai ketiga apa yang berlaku, dia punya keluaran purata meningkatkah atau menurun. Begitu juga dengan dia punya keluaran marginal. Bila kamu sudah cerita sampai maksimumnya tuh, bagi tahu lagi lah berlaku penurunan selepas pertambahan buruh pertambahan buruh daripada 3 orang nih, daripada 4 kepada 7, berlaku penurunan dalam keluaran purata dan juga keluaran marginal sehingga mencapai negatif. Untuk jelaskan nih tidak masalah bahkan. Maksudnya, cikgu jelaskan dari berdasarkan jadwal tuh. Semua tuh Iya. tidak dijelaskan yang keluaran purata dengan marginal tuh.
Ya, semua ceritakan. Tapi enggak payahlah ambil macam kosong dia tiada keluaran. Ambil terus macam dari kosong pergi ke 3. Oh, maksudnya cikgu random lah cikgu terangkan dia punya hubungan tu. Bukan. Bukan juga random. Tapi kita tengok daripada kosong sampai ke 3 nih kan. Inilah paling maksimum, paling tinggi kan antara semua nih. Iya. Bukanlah paling tinggi. Dia punya nilai keluaran. Purata dan juga dia punya keluaran hasilnya. Oh. Jadi dia contoh macam dari kosong pergi 4 kena terangkan macam-macam. Saya tak faham tu. Coba balik soalan dia. Contoh dari kosong sampai 4 tu kan. Dia minta Okey. jelaskan hubungan. Saya tak faham bahagian situ cikgu. Dan dia minta jelaskan hubungan dengan buruh tu. Okey. First kan, bila kita dapat sudah kita kira sudah betul sudah pengiraan okey sudah. Lepas tu kita mau jelaskan hubungan dia. Kita ceritakan. Dari keluaran pertama, kita ambil dari buru yang tiada buru sampai yang ketiga dulu. Untuk permulaan. Kita ambil yang ketiga. Okey, kita kuning. Apa jadi cikgu? Dia terpadam kan? Sekejap. Okey. Cikgu baca, kamu tengok buku teks kamu bolehkah? Ada problem? Allah. Sekejap, Boleh cikgu cikgu, bagi boleh. Okey. What happened? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. 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 Sorry kelas, ya Allah. Boleh pula dia. Okey. Cikgu minta maaf ah. Dia buat hal. Aduh. Boleh dengar kah, cikgu?
Oke, jadi kalau untuk hubungan nih, kita akan ambil dulu daripada dia kosong sampailah. Biasanya kita memang akan ambil daripada kosong sampailah yang buruk ketiga. Kita ceritalah apa yang berlaku sepanjang daripada kosong sehingga buruk yang ketiga itu. Kita cerita untuk pengeluaran. Nah, kamu tengok muka surat 211 tuh. Kita ambil dari kosong sehingga buruh yang ketiga. Tengok pada dia punya keluaran purata. Keluaran purata dia meningkatkah menurun? Meningkat. Oke, betul. Keluaran purata dia meningkat. Jadi tulislah keluaran purata meningkat daripada kosong kepada 8, yaitu berlaku pertambahan pada jumlah keluaran sebanyak kosong sehinggalah dapat mengeluarkan 24 helai pakaian sukan. Settle untuk keluaran purata. Terusnya sama juga, kita cerita juga balik untuk keluaran marginal. Sama juga, dia meningkatkah, menurun. Kalau tengok keluaran marginal dia, meningkatkah, menurun. Meningkat. Oke, berapa tuh? Dari berapa ke berapa tuh? Dari 4 kepada 14. Oke, bagus. Daripada 4 ke 14. Jadi kalau dia minta hubungan nih, aduh, kita cuma bagi tahu dia meningkat atau menurun. Dan maksimum dia capai berapa? Pada? Oke, pada 14. Jadi si Mutia, mana 4 si kepada Mutia? 4. Oke, betul. Mutia, dapatkah Mutia? Dapat cikgu, faham. Cikgu. Cikgu minta maaf, laptop cikgu tiba-tiba begitu. Cikgu Apa mesti tuh? seorang kepada 3 orang kah? Mesti seorang kepada 3 orang. Kita mesti Tidaklah, tapi jalankan mengikut tahap kah? iya. Kan biasanya soalan dia memang sudah bagi. Macam soalan kita tuh sudah bagi kah? Tapi kan cikgu. Bingung aku cikgu. Tengah makan badan ni. Sebab kan cikgu yang soalan cikgu bagi tadi tu, nilai Dia tak ada maksimumnya bagi. kepada 4 orang. Yang pertama. Cikgu. Kejap. Cikgu buka soalan dia. Okey, cikgu.
Oke, sudahkah? Oke, tadi kamu bilang untuk soalan 2 kan, Nilda? Ya, cikgu, ya. Soalan Soalan 2, cikgu. Hmm. Oke, jadi kita untuk buat hubungan nih, kita tengok balik dia punya jadwal. Daripada 0 sampai 3 tuh meningkat. Tapi dia punya nilai maksimum paling banyak pengeluaran dia pada yang keberapa? Ketiga kah, keempat? Soalan 2 tuh. Ketiga kah, keempat? Cikgu mau tanya, bolehkah? Ya, tanya. Contoh macam kalau nilai kosong tuh dikira 1 kah, cikgu? Contoh macam 0, 1, 2, 3, kira 4 orang. Kah begitu? Tidak. Oh, jadi kosong tuh enggak dikira 0. lah, cik. Ya, 0 tuh. Tiada lah, maksudnya tiada buru dia guna lah. Oh, jadi kalau terangkan 1 buruh kepada 3 buruh, enggak ikut kosong tuh kan? Kita kena ceritakan juga dia. Ceritakan juga walaupun dia tidak buru kan. Ceritakan juga dia. Oh, jadi kan kita mesti ceritakan Jangan dari disisihkan 0 dia. sampai 3. Dari Oke. 0 sampai 3 ini ada 4 kan? Ada 4 apa? 4 buru gak maksud kamu? Iya. Satu nomor tuh mewakilkan 1 orang. Kah begitu? Tidak. Bukan. Oke. Dia maksudnya setiap tahap tuh dia akan tambah lah. Daripada tiada buru dia tambah 1. Sampailah buru ketiga. Tapi yang kosong tuh kosong lah. Tiada buru tuh. Oke Kak Hilda? Yang lain oke kah? Tidak apa Mutia? Oke. Oke, cikgu. Paham sudah. Hmm. Jadi di sini nih soalan yang 2 nih ada 7 buruh lah tuh kan, cikgu. Ya, ada 7 buru sejak. Oke. Bingung, cikgu, bingung. Kenapa? Kan kita baru masuk bab nih. Cikgu, Jadi sebabkan apa ya, jawaban untuk B tadi? jawaban apa? B yang betul. Jawaban pengiraan kah atau yang buru-buru nih, Bi nih? Yang B nih, cikgu nanti bagi jawaban di grup lah. Oke, nanti Cikgu Sena balik. Oke, cikgu. Oke, jadi setakat nih, ada apa-apa soalan kah? Yang lain tuh, oke, mana sudah? Ada Wia, ada soalan?
Si Fatihah ada soalan? Sian sudah. Oke, kita stop lah sampai sini. Nanti kalau ada apa-apa kamu chat saja Cikgu, personal ke di grup ka. Cikgu Apa? Soalan 3. Soalan 3. Last. Last cikgu. Kau mau apa soalan 3 nih? Jawaban. Terangkan. Terangkan apa? Oke. Terangkanlah yang B itu. Soalan B nih kah? Cikgu. Apa jawabannya tetap kah? Kalau dia dari seorang ke 30. Ada jawaban dia. Nanti Cikgu bagi. Oke. Jadi ya, oke. Soalan B itu, dia kan minta labelkan pada setiap pengeluaran. Jadi, dalam pengeluaran ini kita ada 3 tahap. Sebab sudah soalan ini sepatutnya selepas kita... Apa? Sepatutnya selepas kita bincang 4.1.8 baru kita dapat labelkanlah dia label 1, label 2, dan label 3. Tahap kecekapan dia lah. Tapi cikgu terbagi sudah soalan dengan kamu. Jadi kalau kamu dapat jawab, hebatlah. Jadi kita berhenti sampai sini, oke kah? Coba. Oke. Sorry, cikgu minta maaf, Pak. Oke, cikgu. Terima kasih, cikgu. Bye-bye, selamat malam. Terima kasih. Cikgu. Selamat malam. Selamat malam, cikgu. Bye, selamat malam. Ya, apa ini?